Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna fahman nabiyyin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i wal ulama'il amilin. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada malam ini kita membaca kitab Sayyid Salikin, iaitu kita dah sampai kepada surat 69, iaitu pasal pada faslun fi bayani adabil fakiri fi kabulil ata. Iaitu ini suatu fasal pada menyatakan adab orang yang fakir di dalam menerima akan pemberian orang. Maka apabila mendatangkan oleh seorang kepadanya akan harta dengan tiada ia meminta akan seorang itu, maka sahaja ia menilik ia tiga perkara. Sahaja dia melihat ada tiga perkara. Pertama, sahagianya menilik akan harta yang didatangkan kepadanya itu bahawa hendaklah ada harta yang diambilnya itu semata-mata halal dengan tiada haram dan tiada syubhah. Maka jikalau dilihatnya akan yang didatangkan akan dia itu haram, maka wajib ia menjauhi akan dia. Dan jikalau harta itu syubhah, maka iaitu telah tersebut di dalam bab halal dan haram dahulu itu, bahawa bagi syubhah itu beberapa darjat dan terkadang wajib menjauhi akan dia dan terkadang sunat menjauhi akan dia itu. Jadi itu bagi orang yang nak menerima pemberian orang, pertama, hendaklah dikatakan dia tahu ataupun dia lihat harta yang nak diberi itu adalah halal. Halal. Tidak harta daripada harta yang haram ataupun daripada harta yang syubhat. Syubhah itu makna kesamaran lah dari segi hukumnya, sama ada nak kita kata haram ataupun halal, tak pasti. Itu yang dikatakan syubhat lah. Yang haram jelaslah kan. Contoh macam mana yang kalaulah dikatakan haram itu, misal katalah kalau ada kalangan orang yang dia main ekor kan, kita tahu dia memang kaki ekor kan. Tiba-tiba minggu ni kata agaknya mungkin kena kan. Jadi dia bagilah kepada orang susah sedikit harta yang dia menang tu kan. Kalau kita tahu dia tu memang tu, kalau boleh jangan terima lah kan. Tapi macam mana kita nak tolak kan? Orang fakir miskin macam mana nak tolak pemberian orang yang tu kan. Jadi tu kadang-kadang terpaksa terima juga kan. Jadi kalau katalah dia tak boleh nak tolak, terimalah. Tapi terima tu nak bawa ke mana? Nak makan ke? Ataupun nak beli barang ke? Ataupun apa? Jadi dalam masalah harta yang macam ni, kalau Jatuh Fatwa mengatakan boleh serahkan kepada Baitul Mal. Wang-wang haram
yang mungkin kita dapat, dia tu boleh diserahkan kepada Baitul Mal, ataupun kita serahkan kepada perkara-perkara yang boleh membawa kepada maslahat umum. Misal kata nak buat jalan ke, jambatan ke, apa ke, boleh dia untuk maslahat umum dia. Tapi yang jelasnya dia tu boleh serahkan kepada Baitul Mal. Apa sahaja wang-wang haram, maka diserahkan kepada Baitul Mal. Dulu adalah kawan-kawan, dia ada katakan keuntungan daripada bank yang tidak melakukan perbankan Islam. Jadi faedah itu dia anggap haram lah. Jadi ada yang buat keputusan dia tu dicampak dalam laut je. Duit itu dia dapat, dia buang dalam laut je. Tapi tak ni. Yang baiknya serah kepada Baitul Mal. Itulah yang difatwakan oleh Jabatan Kuasa Fatwa kan. Duit-duit haram, maka kita serahkan kepada Baitul Mal. Kemudian yang kedua dia harta syubhat. Harta syubhat. Memang kita tak tahu. Dia memang katalah kaki judi ke apa ke. Di samping itu dia ada juga harta-harta yang halal kan. Dia bekerja ke, dia apa semua kan. Jadi bercampur aduk dengan harta yang halal dengan harta yang syubhat, harta yang haram. Jadi dalam persoalan syubhat ini, kita menjauhkan diri daripada harta syubhat itu adalah lebih baik lah. Lebih baik kita jauhkan diri daripada harta syubhat, itu lebih baik supaya dia selamat. Kalau kata ianya haram, maka kita selamat daripada harta yang haram itu. Jadi dengan sebab itu dia kata ada kalanya syubhat ini wajib dijauhi. Kalau dah memang dia itu banyak harta yang ada pada dia tu, harta yang tidak begitu jelas dari segi hukumnya, maka wajib dijauhkanlah. Kalau boleh tak terima pun tak apa dia. Begitu juga dia kata sunat menjauhkan supaya kita terselamat daripada terjatuh di dalam perkara yang haram. Jadi itu pertama kena tengok dia kata apa yang dia beri itu apakah daripada sumber yang benar-benar halal ataupun sumber itu haram ataupun syubhat. Kedua, sekiranya menilik atau melihat akan kehendak orang yang memberi akan dia itu, maka iaitu tiada sunyi kehendaknya itu daripada 3 perkara. Tadi pertama tengok sumber halal ke haram. Yang kedua dia tu kena tengok orang yang memberi itu. Di situ ada 3 perkara itu. Pertama, kehendaknya itu menyukakan orang yang diberi akan dia itu akan kehendaknya supaya jadi berkasih-kasihan dengan diri itu, dengan dirinya itu, maka iaitu dinamakan hadiah. Jadi kalau dia beri itu untuk nak menyukakan, menggembirakan, maka itu dinamakan hadiah. Dan kedua adalah kehendaknya itu, orang yang memberi itu, apa tujuan dia? Supaya dapat pahala. Dia beri itu dengan tujuan untuk nak mendapat pahala, dinamakan sedekah. Dinamakan sedekah yang wajib, iaitu zakat atau sedekah yang sunat. Itu kedua. Dan ketiga adalah kasad itu, mana tujuannya itu supaya disebut oleh orang akan dia dengan sifat kepujian, maka dinamakan riak
dan sum'ah. Jadi itu apa nama, orang yang memberi kepada seseorang, khususnya kalau orang fakir miskin, apakah tujuan dia beri? Kalau tujuan untuk menggembirakan, itu dinamakan hadiah. Kalau tujuan dia untuk dapat pahala, itu dia makan sedekah, sama ada bentuk zakat ataupun sedekah yang sunat. Ketiga, ini tujuan dia untuk nak dapat pujian, supaya orang kata dia ni pemurah, orang ni baik dan apa semua, itu tujuan dia bagi. Maka kalau inilah tujuannya, maka inilah dinamakan riak, iaitu nak tunjuk-tunjuk, dan sum'ah, nak suka dengar orang kata dia begini-begini dan apa semua, jadi yang ketiga ini adalah berdosa lah, sebab kerana tujuan riak. Kita kalau nak pergi ke rumah orang, jemputan kahwin, mana satu kita nak niatkan, dia ada nama hibah. Hibah ni beri saja begitulah, tak ada niat apa-apa dah kan, nak beri je lah. Dan kedua, boleh dikatakan tadi nak menggembirakan dia. Rasanya kita kebanyakan nak menggembirakan tuan rumah tu, dengan kedatangan kita, kemudian kita bagilah sedikit, kalau itu niat kita, maka itu dinamakan hadiah lah. Kalau kita beri itu kerana tujuan nakkan pahala, maka itu dikatakan sedekah. Jadi tak adalah macam dalam masyarakat kita namanya menanam. Saya buat kerja kahwin, ada saudara-mara menanam satu satu goni beras ke, besok dia buat kerja kahwin pula, kita bagi dia satu goni beras katakan, sebab kalau buat macam tu, ialah kemungkinan berlaku macam COVID-19 ni kan. Tak boleh nak buat majlis kahwin apanya, hanya akad nikah saja, itu pun dekat pejabat ke apa kan, dia tak dapat nak buat majlis perkahwinan tu. Macam mana tu? Seolah kalau kita menanam ni, maknanya seolah kita hutang lah, berhutang kat dia, nak kena bagi juga lah nanti, Tapi bagi saya lebih baik sama ada kita niatkan hadiah, ataupun hibah, beri begitu je, ataupun sedekah, Tapi rasa saya lebih baik kita niatkan hadiah kan. Maknanya memang kita nak menggembirakan tuan rumah tu, dengan kehadiran kita dan apa semua kan. Itu rasa saya, bagi saya lah lebih baik kita jadikan dia sebagai hadiah lah. Jadi kalau hadiah tak payahlah nak tulis nama kan. Ada orang nak tulis nama kan. Jadi nak tulis nama tu apa maksud dia? Maknanya tuan rumah tu akan catat, nama ni RM20 ke RM50 ke apa kan. Jadi itulah. Jadi kalau dia tulis nama tu seolah apa, itu tujuan dia lah, ada tujuan lah tu, kalau tulis nama tu. Kalau tak tulis nama, tak ada masalah lah, senang kan, beri begitu saja. Itu terpulanglah kepada masing-masing apa tujuan dia. Kalau pergi ke majlis perkahwinan ke apa, yang diberi tu apa yang dia nak niatkan. Sebab hadis mengatakan innamal a'malu binniyat. Apa sahaja aktiviti kita, amalan kita, kerja kita ada niatnya. Kalau niatnya kerana Allah, maka kita dapatlah ganjaran pahala dia kan. Okey, itu tentang cara seseorang nak memberi, apakah cara yang terbaik. Itu terpulanglah kepada kepahaman dia lah. Jadi dia kata apa, adalah kasad itu supaya disebut oleh orang akan dia dengan sifat kepujian, maka dinamakan riya dan sum'ah.
Adapun yang pertama, jadi uraian dia tadi. Yang pertama itu iaitu hadiah, tiada mengapa menerima akan dia itu, kerana menerima akan dia itu sunat. Ya. Yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya dilaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi saganya bahawa jangan ada di dalam hadiah itu membawa kepada membangkitkan daripada orang yang memberi hadiah itu kepada orang yang menerima hadiah itu. Ya. Maksudnya kalau ditulis nama tu adalah niatnya kan, supaya dia besok aku buat majlis kahwin, mungkin dia bagi banyak tu jugalah dia tu. Tu kalau ada tulis nama lah ya. Jadi ada tujuan dia lah ya. Jadi dia kata segianya bahawa jangan ada dalam hadiah itu membawa kepada membangkitkan daripada orang yang memberi hadiah itu kepada orang yang menerima hadiah. Maka jikalau di dalamnya itu setengah alamat yang menunjukkan kepada besar-besar akan bangkitannya itu, dan setengahnya tiada menunjukkan demikian itu, maka tiada mengapa menolakkan yang besar, ya, bangkitannya itu, ya. Dan mengambil akan tiada besar bangkitannya, seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dengan katanya, faqad ahada ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam samnun wa aqtun wa kabsh wa qabila sam wal aqt wa raddal kabsh. Artinya, maka sesungguhnya telah diberi hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minyak dan susu kering dan kibas, ya. Maka menerima ia minyak dan susu yang kering dan menolak ia akan kibas, ya. Maknanya susu itu minyak itu biasalah dia kata. Tapi kalau benda itu lebih besar, mata kibas itu kambing lah, kambing yang dia katakan besar dari punya kan. Jadi mungkin di situ ada tujuan dia lah. Jadi dengan sebab itu dia kata Rasulullah terima susu minyak, kemudian Rasulullah tak terima kibas. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqbalu min ba'din nas wa yaruddu ala ba'd, wa qala laqad hamamtu an la atahabbu illa min Quraisy au Ansari au Sakafi au Dausi. Artinya adalah Nabi SAW menerima akan hadiah daripada setengah manusia dan menolakkan ia akan dia atas setengah, ya. Pula, ya, terima sebahagian, tolak sebahagian, kata. Sesungguhnya telah ku bercita-cita bahawa aku tiada mengambil akan pemberian melainkan daripada Quraisy, daripada orang-orang Quraisy, atau daripada Ansar, iaitu orang Ansar, orang Madinah, atau dari Sakafi, daripada kaum Sakaf, atau daripada Dausi. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah, wa fa'ala hadza jama'atu minat tabi'in wa ja'at ila fathil mawsili surah fiha 50 dirhaman, fa qala haddatsana Atha' anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala man atahu rizqan min ghairi mas'alatin faraddahu fa innama yarudduhu 'ala Allah azza wa jalla, summa fataha surah fa akhadha minha dirhaman wa radda sa'iruha. Artinya, dan memperbuat akan demikian itu oleh beberapa jamaah daripada tabi'in, ya, orang yang datang selepas zaman sahabat, itu tabi'in nama dia. Dan datang kepada Syekh Fathul Muwassili rahimahullah ta'ala satu pundi dan dalamnya 50 dirham, ya. Dia dapat, dia kata ada satu pundi yang di dalamnya ada 50 dirham, ya. Ia bersabda, maka ia berkata, telah menceritakan akan daku oleh Atha', ya, sahabat Rasul, ya, Atha', daripada Nabi SAW bahwasanya ia bersabda, Rasulullah bersabda,
barang siapa datang akan dia rezeki daripada seseorang dengan tiada meminta ia akan seorang itu, maka menolakkan ia akan dia, maka seolah-olah menolak atas pemberian Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Kalau ada orang bagi, dia tolak, seolah dia menolak pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian maka membuka Syekh Fathul Muwassili akan pundi-pundi, maka mengambil ia daripadanya akan 1 dirham. Dia tadi dalam tu ada 50 dirham, tapi dia ambil 1 dirham saja, dan mengembalikan sekalian yang tinggal itu. Jadi dia tak ambil semua, dia ambil sedikit sahaja. Itu amalan yang dibuat. Macam Rasulullah tadi, yang kambing tu dia tolak, tapi yang minyak dengan susu dia ambil. Itu. Jadi ini juga tabi'in buat, dia ambil 1 dirham sahaja, yang lain dia pulangkan. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wa kana Ibrahim at-Taimi yas'alu min ashabihi ad-dirham wa dirhamain wa nahu wa ya'rudu alaihi ghairahum al-mi'atain fala ya'khuzha. Artinya, dan adalah Ibrahim at-Taimi meminta akan beberapa sahabatnya 1 dirham. Dia tidak 1 dirham sahaja, dan 2 dirham dan seumpamanya, dan adalah didatangkan atasnya oleh orang yang lain daripada sahabatnya itu akan 200 dirham, maka tiada mengambil ia akan dia. Dia tidak 1 ataupun 2 dirham, tapi orang bagi dia 100 dirham, maka dia tak ambil dia. Jadi dia tidakkan hanya 1 je. Kalau bagi banyak-banyak, dia tak mahu dia. Itu golongan mengikut apa yang berlaku pada Rasulullah kan. Kita kalau minta sikit, dia orang beri banyak, ini rezeki ya, ambil lah kan. Okey. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wa kana ba'duhum iza a'tahu sadiqahu syai'an yaqulu utruku indaka wanzur in kunta ba'da qabulihi biqalbika afdal minni qabla al-qabul fa akhbarani hatta akhudhu wa illa fala. Artinya, dan adalah setengah kaum apabila memberi oleh sahabatnya akan suatu, maka berkata, tinggalkan olehmu akan daku padamu, maka tilik, mana lihat olehmu jikalau ada aku itu kemudian daripada menerima akan dia dalam hatimu itu afdal daripada aku dahulu daripada menerima itu, maka khabarkan olehmu akan daku hingga aku ambil akan dia. Maka jikalau tiada seperti demikian itu, nescaya tiada aku mahu mengambil akan dia. Jadi itu setengah kaum dia tu, setengah kumpulan golongan-golongan yang mempunyai akhlak mulia dan apa semua ni, apabila dia kata sahabat dia memberi sesuatu, maka dia kata tinggalkan olehmu akan dia padamu, tak apalah kamu simpan dulu je, maka tilik, maka lihat dia kata olehmu jikalau ada aku itu kemudian daripada menerima akan dia dalam hatimu itu, maknanya ada ingatan dia lah kepada orang itu, dia kata afdal daripada aku dahulu daripada menerima itu, maka khabarkan olehmu akan daku hingga aku ambil akan dia. Maknanya memang kalau kamu seorang yang suka dah kepada aku, maka apa yang kamu beri itu aku akan terimalah. Jikalau tiada seperti demikian itu, saya tiada aku mahu mengambil. Kalau tak ada lah dalam hatimu memang redha, suka, memang nak memberi, maka aku tak akan ambil dia. Kalau tak ada lah rasa gembira, rasa suka untuk memberi. Itu. Kalau suka, insya-Allah aku boleh ambil dia.
Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wa amaratu haza in yashukka alaihi radd aw raddahu aw yafrah bil qabul wa yaral minnah ala nafsihi bi qabuli sadiqihi hadiyatahu fa in alima annahu yumazihuhu minhu fa akhadhahu mubah walakinahu makruh indal fuqara as-sadiqin. Artinya, dan alamat yang tersebut itu dalam perkataan setengah kaum ini, bahawasanya susah atas orang yang memberi hadiah itu jikalau dikembalikan akan dia hadiahnya itu. Memanglah kita dah beri hadiah tapi dipulangkan balik, memang amat susahlah dia nak menerima benda seperti itu kan. Dan suka dengan sebab menerima akan hadiah itu akan dan lagi ia melihat akan dapat nikmat di dalam menerima sahabat akan hadiahnya itu. Jikalau mengetahui oleh orang yang datangkan akan hadiah bahawasanya dalam menerimanya akan hadiah itu bercampur akan dia bangkitannya daripada orang yang beri hadiah itu, maka mengambil hadiah itu harus dua. Walaupun ada bangkitan apa semua itu harus itu. Dan tetapi makruh mengambil hadiah yang tercampur bangkitannya itu pada orang yang fakir yang benar di dalam kepapaannya itu. Dan lagi kata Imam Ghazali, tetapi dia makruh mengambil hadiah yang tercampur bangkitannya itu. Maknanya ada bercampurlah bangkitan itu, maka dia makruh mengambil orang yang fakir yang benar di dalam kepapaannya. Yalah, kita nak dapat orang yang fakir tapi dia mempunyai akhlak budi pekerti yang tinggi, memang susah lah dalam zaman kita ini kan. Tapi zaman para sahabat, pada tabi'in radhiyallahu anhum, mereka mempunyai prinsip hidup akhlak yang tinggi. Jadi dia tak terimalah kalaulah pemberian itu ada bangkitan-bangkitan kan. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, waja'a Khurasani ilal Junaid rahimahullah ta'ala bimalin wa sa'lahu an ya'kulahu faqala ufarriqahu alal fuqara faqala ma uridu haza qala wa mata a'ishu hatta akulu haza faqala ma uridu an tafaqahu bil khal wal buk bal fil halawat at-tayyibat faqabila minhu faqala al-Khurasani ma awjada fi Baghdad min a'la minka faqala al-Junaid la yanbaghi an yaqbala illa min mislik. Artinya mendatangkan Khurasani kepada Junaid al-Baghdadi. Junaid al-Baghdadi seorang sufi aulia ilah dengan beberapa banyak harta. Khurasani ini beri kepada datang kepada Junaid al-Baghdadi dengan beberapa banyak harta. Dia nak bagi kepada Junaid al-Baghdadi dan minta ia akan Junaid itu bahawa ia akan memakan akan dia. Ada pemberiannya itu ada bentuk makanan apa semua, minta dia makanlah. Maka kata Junaid, aku bagikan harta itu atas beberapa orang yang fakir. Dia tak mau makan. Aku akan, apa yang kamu bagi itu aku akan bagikan kepada orang-orang fakir. Maka kata Khurasani itu, tiada aku kehendaki perbuatanmu itu. Maknanya dia tak setujulah apa yang nak dilakukan oleh Junaid. Maka berkata Junaid, dan hingga manakala aku hidup, hingga aku makan sekalian harta ini, maka berkata Khurasani itu, tiada aku kehendak bahawa engkau membelanjakan akan dia di dalam membeli akan buka dan sayur-sayuran, tetapi aku kehendak bahawa engkau membelanjakan akan dia di dalam halwa dan makanan yang baik-baik. Maka ketika itu menerima Junaid akan harta yang demikian itu daripadanya. Maka berkata Khurasani itu, tiada aku dapat di dalam negeri Baghdad itu akan seorang yang terlebih memberi sedekah nikmat atasku daripada daripada Amr. Berkata Junaid,
dan jangan saganya bahawa diterima akan hadiah melainkan daripada seorang seumpamamu, ya, daripada mereka berkata. Jadi Surasani ini hendakkan apa yang diberi kepada Al-Junaid, supaya dia memakan pemberian itu, mungkin berbentuk wang, membelanjakan akan di dalam halwa, iaitu makanan. Halwa ni orang Melayu pun kata halwa kan, iaitu manisan lah, kuih-kuih yang berbentuk manisan dan makanan yang baik-baik. Dia hendakkan supaya kau beli makan makanan yang baik, ada kualiti, maka ketika itu menerima, itu niat dia lah. Maka kalau itu niat agaknya, maka Al-Junaid menerima harta yang demikian itu daripadanya. Maka berkata Khurasani, tiada aku dapat dalam negeri Baghdad itu akan seorang terlebih memberi sedekah nikmat atasku daripada mereka. Maknanya Junaid seorang ahli sufi, seorang awliya illah. Khurasani merasa suka lah, kalau dia menerima hadiah itu daripada Khurasani tadi, Maka berkata Junaid, dan jangan saganya bahawa diterima akan hadiah melainkan daripada seorang seumpamamu. Jadi dia pun memuji orang yang memberi dah Khurasani tadi. Memang kalau daripada kamu ni memang baiklah, diterima hadiah ataupun apa pemberian yang diberi. Okey, itu yang. Adapun yang kedua, tadi yang pertama, kena lihat harta yang diberi itu apakah halal ataupun haram atau syubhat. Itu yang pertama. Jadi nak tengok orang yang memberi itu. Adapun yang kedua itu iaitu sedekah yang wajib atas sedekah yang sunat. Maka segianya ia menilik akan dirinya itu, adakah ia mustahak bagi mengambil zakat atau tiada, atau syak ia akan dirinya itu. Maka iaitu telah terdahulu dalam bab asraruz zakah bercara itu, maka engkau mutalaah akan dia, dan jikalau ada yang datangkan akan dia itu sedekah yang kerana agama atau kerana salehnya, maka tilik akan dirinya itu pada batinnya, di dalam dirinya, adakah ia mempunyai agama atau adakah ia orang yang saleh. Maka jikalau ada ia bersifat akan demikian itu, maka harus ia menerima akan harta itu. Jikalau tiada ia bersifat akan demikian itu pada batinnya, maka mengetahui adalah orang yang memberi sedekah akan dia itu akan demikian itu, dan saya tiada suka ia memberi sedekah akan dia itu, maka haram ia mengambil daripadanya akan sedekah itu, seperti bahawa ia memberi seorang padahal ia menyangka bahawa adalah orang yang diberinya itu orang alim atau orang bangsa Sayyidi Alwi, padahal orang yang diberi akan dia itu bukan orang alim dan bukan orang yang bangsa Sayyidi Alawi, maka haram ia mengambil akan pemberian itu dengan tiada syak. Okey. Jadi nak menerima pemberian orang, orang fakir yang menerima pemberian orang itu, dia kena tengok apakah diri dia ni berhak menerima sedekah yang wajib. Jadi maksud sedekah wajib ini seperti zakat lah kan, atau sedekah yang sunat. Sedekah yang sunat ialah apa sahaja. Sedekah yang sunat tak ada nisabnya, tak ada haulnya lah. Yang sedekah yang wajib atau zakat ada dia punya haul dan nisab, ya. Kalau di Melaka ini, kalau orang tu mempunyai wang ringgit sebanyak 15,000 lebih, dah ada nisab dan ada, kalau dah simpan haulnya setahun, maka dia kena keluarkan zakat. Kalau ada 20,000 dan wang ada haul setahun simpanannya, kemudian dah ada nisabnya kadar yang terendah untuk dia berzakat, maka itu dinamakan wang zakat ataupun zakat harta dia, zakat wang dia lah.
Jadi orang yang nak terima ni, dia kena tahu apakah diri dia adalah termasuk dalam orang yang boleh menerima zakat, ya, iaitu ada 8 golongan yang dikatakan boleh menerima zakat, ya. Yang pertama sekali fakir, yang kedua miskin, ya, dan yang lain lagi amil, begitu juga muallaf, ya, dan seterusnya lah, ya. Jadi kena tengok kalau yang wajib, kalau dia tu fakir miskin, maka berhaklah dia menerima lah. Maka dia tu boleh berzakat atau syak ia akan dirinya itu, maka tiada terdahulu dalam bab asal zakat, bicara. Jadi kalau ada yang datangkan dia itu sedekah yang kerana agama atau kerana salehnya, jadi orang yang nak beri sedekah itu, dia beri sedekah ini kerana orang ni dari segi agamanya baik, taat, patuh dan apa semua lah kan. Ataupun dia ni, orang yang nak terima ni adalah orang yang soleh, orang yang baik, ya. Maka tilik akan dirinya pada batin. Jadi orang yang nak terima tu, orang yang beri tu sangka dia ni orang baik, orang yang punya agama dan apa semua kan. Tapi yang nak terima tu kena nilai diri dia, kata. Betul ke? Kalau orang tu sangka dia ni orang yang beragama ataupun orang yang soleh, ada tak dalam diri dia itu orang yang begitu, kan? Jadi pada batinnya, adakah ia mempunyai agama atau adakah ia saleh? Maka jika ada ia bersifat yang demikian itu, maka harus ia menerima akan harta itu. Jadi itu bentuknya dia kata, yang mempunyai orang fakir yang mempunyai akhlak budi pekerti yang tinggi lah, nilai dia tu, ya. Jadi dia tahu diri dia, apakah dia daripada orang yang memang menjaga agamanya, orang yang soleh, ya. Maka kalau ada orang memberi dia tu, bolehlah dia terima. Maka jikalau tiada ia bersifat akan demikian itu pada batinnya, maka mengetahui adalah orang yang memberi sedekah akan dia itu akan demikian itu, nescaya tiada suka ia memberi sedekah. Jadi kalau orang yang memberi itu tahu, ya, dia nak beri itu tujuan dia orang ni dari segi agama baik dan orang yang saleh, tetapi tak macam tu, nescaya orang memberi itu pun tak suka nak bagi dia, saya tak ada suka ia memberi sedekah akan dia, maka haram ia mengambil daripadanya akan sedekah itu, ya. Orang sangka baik tapi dia tak baik, ya, maka dia kata orang yang nak bagi dia itu tujuan kerana kau ni baik tapi kau tak baik, maka haram terima dia, ya. Betul. Jadi ini bukan mudah kan, nak menilai diri sendiri. Orang dah susah, tak ada duit apa semua, ada orang nak bagi, ya. Dan orang yang bagi itu sangka, ya, orang miskin ni baik, ya, dari segi agamanya apa semua, ya. Tapi sebaliknya. Jadi kalau seorang fakir yang mempunyai akhlak budi pekerti yang tinggi, takut patut ditolaklah, ya. Sebab itu haram dia menerima dia, ya. Seperti bahawa ia memberi seorang padahal menyangka bahawa adalah orang yang diberinya itu orang yang alim atau orang bangsa Said Alawi, padahal orang yang diberinya akan dia itu bukan orang yang alim dan bukan orang yang bangsa Said Alawi, maka haram mengambil akan pemberian itu dengan tiada syak, ya. Kita ialah apa yang berlaku dalam masyarakat, kita tengok orang susah, kita bagi je lah, ya. Jadi itu pulanglah, ya. Orang yang terima tu, ya, kita nak bantu dengan niat bantu je lah, tak ada nak kaji latar belakang dia. Orang yang nak terima tu pun dia takkan nak kaji apa niat orang yang nak bagi tu kan. Jadi terima je lah. Itu cara yang terbaik lah kan. Adapun yang ketiga,
Yang ketiga dia kata bahawa adalah kasad orang yang memberi itu supaya masyhur pada orang banyak bahawa ia murah atau ia kaya, iaitu riak dan sum'ah. Ya. Maka segianya jangan mengambil akan pemberiannya. Jadi susah juga tu ya. Orang yang nak bagi itu tujuan dia bagi untuk nak mendapat kemasyhuran, ya, nak dapat sanjungan, ya, nak dapat pujian, ya, supaya orang kata bahawa dia adalah seorang yang pemurah atau dia ini jutawan kaya, ya. Maka itu adalah dikatakan riak, ya, atau dan sum'ah, ya. Maka segianya jangan mengambil akan pemberiannya itu, ya. Ya, tentu saya kata tadi kan, dalam masyarakat kita susah nak orang fakir miskin, kalau ada orang macam tu bagi, apakah nak tolak, ya. Dan tentulah susah nak tolak, ya. Jadi ya kebiasaannya diterima je lah, ya. Okey. Dalam zaman sekarang ni memang rasanya susah nak dilaksanakan apa yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali ni dalam kitab ini. Kemudian kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, wa kana Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala berderma yu'ti wa yaqul law alim, wa kana Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala yaruddu ma yu'ti wa yaqul law alimtu annahum la yazkuruna zalika iftikharan bihi la akhaztu. Artinya, dan adalah Sufyan Ats-Tsauri, ya. Itu juga golongan orang-orang yang sufi dan baik ini, rahimahullah ta'ala, mengambil akan harta yang diberi orang akan dia dan berkata ia, jikalau aku ketahui bahawasanya mereka itu tiada berkehendak disebut orang akan demikian itu kerana berkehendak kemegahan dengan dia, nescaya aku ambil akan dia. Jadi dia kata kalaulah orang yang memberi itu tidak ada tujuan, ya, untuk nak dapat kemegahan, ya, nak dapat kemasyhuran, kalau aku tahu dia tu, ya, dia ikhlas, maka aku ambil. Maknanya kalau dia tahu orang itu memang, ya, tidak ikhlas, suka nak mendapat pujian apa semua, maka maknanya dia tolaklah. Itu apa yang berlaku kepada Sufyan Ats-Tsauri, ya. Jadi itu apa yang diperjelaskan oleh Imam Ghazali tentang orang yang memberi dan orang yang menerima pemberian, ya. Jadi kita berhenti sekarang tu. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakihna fakih ahlana wa karabatin lana fi dinina ma ahli kulli unsa wa dhakar Rabbi wafiqna wafiqkum lima taru tadi qawlan wa fi'lan karama wa arzukan kulla halalan daima al-akhilla atqiya ulama nahza bil khairi wa nafa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akirra bil ridha minkal uyun واغفر ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابه الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.